Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar saudara Bakat Ahmad? Saudara Syahad Ibrahim, saudara Alif Yam Mim Boya, khabar pak? Waras. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Abu Sulaim, saudara Zamari LC, saudara Azam, selamat malam. Saudara Abdullah Abdul Manap, saudara saudara Ayub Kasim, Ayub Kasah. Begitu juga dengan saudara Suratman Muhammad, salam sejahtera. Saudara Azizul Mak Yusof daripada Bangsa, saudara Azrul Muhammad Joka, apa khabar saudara? Saudara Azizul Kaha dari Great Perak, saudara Azizul Kaha, saudara Puan Rusinin Kuringot, apa khabar orang Sarawak? Saudara Syam Monceh, Muhammad Yusuf Hamzah, salam. Saudara Puan Mira Harun, apa khabar? Saudara Latif N, begitu juga dengan saudara Khairuddin Nazir, apa khabar? Saudara Abu Saman, doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Abdul Malik, begitu juga dengan saudara Muhammad Marzan Salim, saudara Puan Hafsyah Junaidi, saudara Faizal Acoy, Hanif. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe dan kalau boleh ini subscribe juga di Instagram, saudara Wasyaruddin, Puan Halimah Hashim, Lobai Bailu, nama sedap. Saudara Niza Fikri, Paduka Mak, saudara Roslia, saudara Ahmad Amiruddin, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali daripada Kelantan, sentiasa berpesan jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara juga jangan lupa subscribe dan share di Instagram. Jika berlaku sesuatu, pindahlah ke Instagram, saudara Wak Zarimin, saudara Yauman Waras. Baik saudara, saya minta maaf kerana tak dapat menyantuni semua, kerana banyak lagi persoalan-persoalan yang harus saya beri pencerahan. Saudara Hazrul ID di Instagram, saudara Tuan Haji Azhar belum manaf, saudara Ramli Din, Idris Muhammad Noh, Haslin Rahim. Saya akan cubalah tengok yang mana sempat saya santun lah sambil memberi pencerahan ini saudara. Baik saudara, hari ini hari Jumaat, hari yang paling mulia, tanggal 22 Julai, hari yang ke-853 virus corona masih lagi menyerang. Semalam tinggi saudara, tapi sebab saya live dengan portal yang lain, maka tak dapat saya memberi pencerahan tentang apa yang berlaku semalam. Tapi semalam begitu tinggi saudara, jumlah jangkitan adalah 5,685. Terima kasih saudara Rio dan saudara Jamil yang tidak henti-henti menghantar kiriman. Kerana semalam kemarin dulu jangkitan adalah ini mengakibatkan 7 kematian. Tapi semalam jangkitan ada sedikit kurang, tapi jumlahnya, saudara Awang, Joka Karim, Hasnah, semalam jangkitannya dah 4,587, menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan adalah 4,640,235. Bagaimanapun, kematian 10 orang dan Kementerian Kesihatan masih lagi berjaya menyembuhkan yang jumlah yang dijangkiti oleh virus corona. Jumlah kumulatifnya ialah 4,556,938. Saudara Osman, Puan Syarifah Hafifah. Dari kiriman saudara Rio dan saudara Jamil Idris, saya melihat terdapat semalam peningkatan sejumlah 7 negeri dan 9 negeri susut. Selangor semalam disusut sedikit, tapi jumlah adalah 1,399 daripada 2024. Di Wilayah Persekutuan susut 1,408 daripada jumlah jangkitannya adalah 1,834. Sabah juga ada sedikit susut kepada 267 dari 279. Perak nampak gayanya naik mencanak-canak terus 360 jangkitan semalam. Negeri Sembilan juga naik meningkat 285, begitu juga dengan Pulau Pinang meningkat 237 jangkitan, dan di Melaka walaupun susut tapi jumlah angkanya adalah 100 orang. Begitu juga di Kedah. Di Kedah kemarin jangkitannya 126 tapi semalam 109. Itulah
negeri-negeri yang jangkitannya mengatasi jumlah 100. Lain-lain negeri walaupun ada peningkatan tapi masih lagi di bawah 100. Ya, Saudara Usman Abdullah, Saudara Gani Sata, Paipon. Terima kasih. Baik, saudara, usai pencerahan sedikit masuk e-commerce. Semalam tak sempat nak bagi e-commerce. Maklum sajalah saudara bersama dengan teman-teman yang lain ya dalam web orang lain, saudara. E-commerce saudara yang punya produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 0113041241. Beliau berniaga haruman Stangi Bakur dan juga minyak-minyak wangian daripada Timur Tengah. Sampai itu gula O untuk mereka yang nak jaga kesihatan, nak mengelakkan daripada kencing manis, kerana gula O ni tanpa kalori, sikit je dia diletakkan sudah cukup manis ya saudara. Siti Farehah dalam senyum, dalam senyum yang agak kelat. Harganya masih lagi harga lama, itu dendeng manis Siti Farehah. Minyak pula susah nak dapat katanya. Kadang-kadang sukar, sebab itu mana teman-teman yang memesan tu sabarlah. Tapi beliau masih lagi memasarkan pada harga lama. Boleh hubungi Siti Farehah di 017-711-4300. Dendeng manis Siti Farehah. Harga lama, barang mahal, minyak mahal, susah nak dapat. Jadi kalau secara memesan mungkin lewat 1 hari 2 hari sebagainya, mungkin disebabkan oleh ketiadaan minyak masak katanya. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, jangan lupa untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang segar, yang manis dan harganya murah dari pasar, iaitu boleh hubungi saudara Syauki di talian 0123575703 supaya buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Dan akhir sekali adalah popiah sira Lady Maria. Memang sedap. Pun harganya masih lagi harga lama, murah saudara. Tapi kadang-kadang kalau lewat pengantaran tu jangan marah kerana tidak mempunyai bekalan minyak katanya. Jadi saudara boleh memesan popiah sira Lady Maria, rasanya pedas, rangup dan manis di talian 0194351203. Hubungi saudara Nizam ya, saudara Ismailis, Syukur, saudara Syukur. Baik saudara, itulah saja tentang e-commerce ya. Saudara Azinuddin, apa khabar? Setahu saudara Ali Haji Din, Saleh Talib, saudara Abdul Mamat, saudara Koko Kalamoh, salam dari Jepun. Pantun Pak Nazir, jangan lupa insya-Allah. Sebelum tu kita masuk segmen naluri kehidupan saudara. Kerana daripada Anas, beliau menyatakan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternakan, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Itu hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Jadi saudara, apa saja amal kebaikan yang kita lakukan oleh seorang Muslim pasti akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Muslim yang menanam pokok, sebab itu kita digalakkan untuk menanam pokok. Tak kira lah hasil itu kita dapat atau tidak, tetapi jika hasilnya dimakan oleh orang lain atau binatang, ia tetap mendatangkan pahala kepada orang yang menanam pohon itu. Walaupun kita dah tak ada nanti, tapi pahala itu akan terus datang mencurah-curah selagi pohon itu wujud. Macam buah durian. Tanam buah durian 10 tahun, 20 tahun, dia berbuah terus, orang dapat makan, pahalanya dapat pada kita. Kerana Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis ini, dia menyatakan, ternyata bahawa sedekah untuk semua jenis haiwan dan makhluk bernyawa, di dalamnya terdapat pahala. Itu melalui Syirah Ibn Battal. Apa sahaja sumbangan yang ditinggalkan oleh seorang Muslim dan memberi manfaat kepada orang lain, termasuk kepada orang bukan Islam juga, binatang, ia akan menjadi sedekah buatnya. Oleh itu saudara, mari kita sumbangkan sesuatu kebaikan untuk menjadikan ia sebagai fixed deposit kita, ganjaran pahala kita yang berterusan hingga ke akhir hayat. Saudara, di akhirat nanti juga kita dapat pahalanya. Jadi tanamlah pohon-pohon. Jangan lupa saudara, teruslah berkebun ya. Saudara Yahya Armin, Cik Rani, Nordin, Wahab Zain, itu di Instagram. Saudara Faizal Majid, saudara Syukri Ramli, Anida Shah. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Saudara,
Menurut Cikgu Hibil, katanya apapun yang kita berikan kepada orang lain ataupun perbuatan maupun tindakan kita, maka ketahuilah ia akan kembali kepada diri kita, sama ada yang baik ataupun kejahatan. Apapun yang kita berikan, kita lakukan kepada orang lain, sama ada perbuatan itu baik ataupun apa sahaja, tetapi ia akan kembali kepada diri kita, sama ada yang baik maupun kejahatan. Itulah mutiara kata daripada Cikgu Hibil yang saya rasa elok untuk kita jadikan tauladan, jadikan sempadan kehidupan. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata tak putus-putus mengantar kepada kita semua. Saudara, baik saudara. Dalam keadaan begini, saya perlu mengingatkan anda supaya berhemahlah dalam berbelanja. Kita juga ingin mengingatkan pimpinan negara supaya berhati-hati dan berbelanja janganlah tanpa had, kerana kita bimbang negara kita akan mengalami kesusahan. Tajuk bicara kita malam ini saudara adalah celaru dan celaru. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil menghantar kiriman pada saya tiap-tiap hari tanpa culas. Terima kasih Pak Nazil, teruskanlah berkarya supaya kita semua dapat menikmati persindiran ataupun teguran Pak Nazir melalui pantun, ya. Saudara Abang Tony Durian, saudara cucu Haji Mat Syah, saudara Mak Noh, Kazaniza, Salim Zaitun, Syam Belungkas. Kata Pak Nazir, ikan lidah masak berkuah, tumbuk sambal, goreng tenggiri. Orang sudah hilang maruah, bermuka tebal, menyombong diri. Jadi orang yang sombong, yang menyombong diri ini orang dah tak ada maruah. Saya kata Pak Nazir lagi, dari para diambil timun, buah Melaka diambil alih, kantong negara diselongkar samun. Begitulah jika salah memilih. Jadi kalau kita memilih pemimpin yang tak menentu, akhirnya kantong negara diselongkar dan disamun. Itu santunan Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir, Saudara Manpul, atas kiriman pantun yang elok kita hadamkan, kita hayati cara orang lama menyindir saudara, ya. Baik, saya juga saudara sudah pun mendapat kiriman buku daripada Tan Sri Johan Jaafar. Buku ini saya masukkan dalam segmen Gedung Ilmu, iaitu buku ini yang kita akan melakukan membedah pemikiran Pendeta Za'bah. Jadi malam ini saya tak boleh semua banyak chapter saudara. Jadi sebenarnya Allahyarham Pendeta Za'bah atau nama lengkapnya adalah Pak Haji Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau merupakan antara tokoh pemikiran Melayu abad 20 Masihi. Saya menerima buku ini kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar saudara. Ia merupakan koleksi tulisan Allahyarham yang telah pun diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1982. Dan saya ni manja jugalah dengan Tan Sri Johan Jaafar sebab beliau adalah mantan ketua pengarang di Kumpulan Akhbar Usaha Melayu. Jadi saya kira ini baik untuk kita pencerahan kita, dan saya akan berusaha saudara. Tak boleh malam besok, malam berikutnya saya akan cuba untuk menuturkan bait demi bait apa yang ditulis, apa yang dicatatkan oleh Pendeta Za'bah mengikut gaya bahasa saya. Sebab kalau kita ikut gaya bahasa lama tu nanti takut kurang faham, saudara. Dan saya akan penyampaian saya itu nanti adalah saya ukirkan menurut kefahaman saya. Buku ini berjudul saudara adalah Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Kita sabar dulu saudara. 2 malam lagi. Besok saya tak dapat beri pencerahan tentang buku ini kerana besok insya-Allah saya akan berada di Jada Baik, dan besar kemungkinan live saya mungkin lewat jam 11 malam saudara, sebab ada pertemuan, ada mesyuarat yang perlu saya hadiri. Jadi mungkin saya akan buat pencerahan jam 11 malam. Jadi kalau lewat tu jangan marah saudara. Kebetulan besok malam minggu, bolehlah saudara, ya. Saudara Queen Kasturi, saudara Mat Sa'ban, saudara Damah Zala, Puan Robiah Hussein, saudara Coca-Cola Mu Ismi Rakyat, tengoklah. Biarlah teman-teman hadir, apa salahnya saudara, ya. Jadi pemikiran Allahyarham Za'bah ini akan saya cuba santuni sebaik mungkin, sebab saya nampak banyak pengajaran-pengajaran yang dituturkan melalui buku tersebut, ya saudara.
Sebelum itu, saudara, seperti biasa, saya harus mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka semua itulah dia menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Ya? Suntingan tu maksudnya dipotong sana, potong sini. Itu suntingan lah tu. Kalau pakai semua tak ada masalah. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman, pastikan kiriman anda itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Jangan melanggar ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Ya, saudara. Kalau anda menulis sesuatu yang tidak baik, yang melanggar peraturannya, itu tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Ingat, saudara, sebab saya tak ada mampu untuk untuk memantau ke semua komen-komen anda, malahan suntingan anda. Ingat, ini adalah pencerahan politik, tidak lebih daripada itu, saudara. Dan sekadar bertujuan untuk memberi informasi atas apa yang saya baca, apa yang saya lihat, dan saya cuba gaulkan pemikirannya itu untuk pencerahan anda, berdasarkan pada pengalaman masa silam saya. Jadi sebab itu kalau anda nak marah, marahlah. Saya menyatakan yang benar saja, saudara. Bagi saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Inilah prinsip saya. Nak kata apa pun katalah, saudara. Sebab saya tahu dalam ruangan saya ini pun ramai juga teman-teman daripada pelbagai parti. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Tentulah saya sebagai warga UMNO akan bercerita pasal UMNO. Tapi saya tahu ada teman-teman daripada Parti Keadilan, daripada Parti PAS, daripada Parti PBM, daripada Parti Pejuang dan kepelbagaiannya. Kita bertukar-tukar fikiran, saudara. Jangan ada personal feeling, saudara. Baik, itu adalah penjelasan dan peringatan saya, saudara. We must agree to disagree. Saya tak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Saudara, hari ini cuaca masih lagi panas. Petang tadi sekitar jam 6 petang saya nampak cuaca redup. Ingatkan hujan. Rupanya hujan tak menyadi. Itulah, kita ingatkan kusaka panas hingga genya petang, rupanya hujan tengah hari tak menjadi. Itulah peribahasa mengatakan, jangan kita bila mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Ini terjadi hari ini, saudara. Mungkin tempat saudara ada hujan, tapi tempat saya tak ada hujan. Panas lit-lit. Lagi rasa nak hujan, lagi panas dia rupanya. Baik, saudara. Begitu juga siang tadi terdapat dua unjuk rasa ataupun demonstrasi yang dilakukan, yang diadakan, dianjurkan oleh badan gabungan NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan, Melayu Islam dan Waris Kembar. Pertama diadakan di pekarangan Masjid Kaum Baru di Kuala Lumpur. Ramai juga yang hadir. Ini adalah sebagai tanda protes. Sebab usai saja solat Jumaat tadi, warga yang menunaikan solat didedahkan bagaimana kehadiran NGO sebut untuk menzahirkan rasa kurang senang mereka terhadap pihak-pihak yang menghina kesucian agama Islam. Ia bukan hanya dilakukan oleh orang bukan Islam, tapi oleh warga Islam sendiri, kaum muslimin juga yang melakukan perkara yang sama. Jadi NGO sebut mahukan agar pimpinan negara, pihak berkuasa mendaulatkan apa yang terdapat dalam perlembagaan negara, iaitu agama Islam itu adalah agama resmi persekutuan. Itu kena ingat, saudara. Dan agama Islam ini duduknya di bawah pentadbiran Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Jadi pertubuhan sebut mengadakan di Kaum Baru, dan juga saya mendapat laporan daripada Pah Merah. Pah Merah dia berada di Putrajaya, saudara. Beliau melaporkan tentang himpunan ummah yang mahu mempertahankan kedaulatan Islam di Masjid Putra di Putrajaya. Demonstrasi ataupun unjuk rasa tersebut turut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin besar negara terdahulu, saudara. Dan juga teman-teman daripada Bangi atau mereka yang tinggal di persekitaran Kajang dan juga di Putrajaya. Beginilah keadaan, saudara. Bercelaru habislah sekarang ni. Agama Islam orang boleh perkotak-katikkan. Jadi, dan kita mengharapkan, sebagaimana kata Syahruddin Embun, mewakili Majlis Perunding Melayu, beliau menuntut agar pimpinan yang mentadbir Jabatan Agama Islam, dia Menteri Jabatan Perdana Menteri yang mentadbir hal ehwal agama Islam, tentulah sahabat saya Ustaz Idris Ahmad, supaya tegas dalam mengambil tindakan pada siapa sahaja yang dilihat mencemarkan ataupun
memperlekehkan agama Islam. Kerana terasa tercabar kita. Saya sendiri pun terasa tercabar melihat perkembangan akhir-akhir ini tidaklah begitu molek. Kenapa harmonis warga kita ni dikocakkan oleh tindakan mereka yang seolah-olah mau menghina, malahan baginda Rasulullah juga turut dihina, Allah Subhanahu Wa Taala dipertikaikan, agama Islam cuba perkotak-katikkan. Jadi saya haraplah agar kalau kita melihat adanya sebarang insiden, sekarang ni banyaklah dalam Instagram, dalam Facebook, kalau kita tengok, jangan kita subscribe ataupun jangan kita share dengan orang lain. Ambil yang itu, keratan itu, pergi balai polis, tunjuk pada anggota polis agar pihak polis mengambil tindakan. Saya ingat itulah caranya. Sebab hari ini juga saudara, saya dapat juga kiriman. Ada 2 kiriman. Satu tu tentang seorang ibu yang melakukan tindakan ganas terhadap seorang bayi, anak kecil. Katanya anak itu anak angkat. Perkara ini berlaku di Ulu Langat katanya. Dan anak kecil itu saya rasa diseksa lah oleh sepasang suami isteri. Bagaimanapun pihak polis lah pun mengambil tindakan. Tak sepatutnya kita melakukan begitu walaupun itu adalah anak angkat. Walaupun dia bukan anak darah daging kita, tapi kita harus menjaga wibawa kita sebagai insaniah. Kenapa tidak ada perasaan langsung, saudara? Begitu juga macam mana peristiwa seorang anak kecil yang ditinggalkan. Macam kata Datuk Yohan Aziz, ditinggal di kawasan Ulu Langat, tapi bagaimanapun anak kecil itulah pun dihantar ke balai polis supaya menunggu kalau ada ibu bapanya yang mengambilnya. Ini keadaan saya. Dan saya hairan juga sejak akhir-akhir ni, kadang-kadang saya merasakan bahawa ini ialah benarlah berita di hujung jari, tapi tak semestinya kita boleh gunakan, tak boleh kita pakai, saudara. Tak boleh kita wawarkan atau kita subscribe. Saya nampak ada 2 perkara tadi yang tak sepatutnya dihebahkan pada orang ramai, iaitu gambar macam mana di sebuah negara luar lah, bukan di Malaysia ini, seorang lelaki yang bersikap lebih zalim terhadap isterinya, dibunuh. Ya saudara, ada ceritanya. Saya tak mau tunjuk gambar itu dan tak mau menceritakan, tapi bagi saya itu kezaliman sama manusia. Kenapa perlu diwawarkan dalam kita punya media sosial? Begitu juga saya tengok ada satu kiriman tadi. Allah, saya kata, ceritanya antara konflik permasalahan kita dengan negara luar, dengan Indonesia. Janganlah sampai cerita macam itu diwawarkan. Jangan kita menakutkan rakyat. Jangan kita menimbulkan masalah. Jadi saya haraplah mereka yang menyiarkan berita tersebut kena faham, kadang-kadang apa yang kita siarkan itu boleh mendatangkan musibah. Jadi sekarang ni Abdul Hamid Majid, dia kata, bayangkan kalau zaman hina agama Islam, masa Menteri PS, maka Menteri sekarang MP PAS pelik juga, taklah garang sebelum dapat kuasa. Ya, Surah Abdul Halim Majid, saya tak tahulah sekarang ni. Saya katakan celaru habis. Berita-berita yang disiarkan dalam media sosial juga sudah melanggar ketertiban. Zaman waktu saya menjadi jurnalis dulu, ada berita tak boleh kita siarkan. Ada berita yang sensitif. Lebih-lebih lagi tentang hubungan 2 negara. Macam kita dengan negara Thailand ke, kita dengan Cambodia ke, kita dengan Indonesia ke. Ada berita tak sepatutnya kita siarkan. Kalau berita itu boleh menimbulkan suasana yang tidak baik. Malahan kadang-kadang dulu tu kita punya sok khabar tu yang menceritakan tentang sesuatu di Singapura pun kita tak boleh terbitkan. Kita harus mencari damai. Kita adalah warga cita damai. Saya haraplah teman-teman kalau tengok ada berita yang tak sepatutnya, janganlah kita siarkan. Benda ini kadang-kadang orang saja provokasi saya. Dan sesuatu benda yang perlu kita jelaskan, macam sehari 2 ni saya melihat bagaimana Yang Berhormat Mulia Menteri Kewangan Tengku Zafrul, apabila beliau mengatakan bahawa hutang kita sekarang ni sudah pun mencapai ke tahap 1.045 triliun, iaitu 63.8%. Wow, saya kata, dulu zaman Pakatan Harapan dulu dia kata Kerajaan Besar Nasional. Sedangkan waktu itu hutang kita lebih kurang 683 bilion saja, tapi sekarang dah 1.045 triliun. Inilah saya katakan, jangan kita menunding jari, cari penyelesaian. Secara negara sebelum ini, waktu selepas sebelum PRU di bawah 1 triliun. Tapi bila pimpinan Dr. Mahathir, pimpinan Tan Sri Muhyiddin menuduh bahawa UMNO buat hutang lah, Barisan Nasional buat hutang, sekarang macam mana? Saya melihat jawapan bertulis daripada Tengku Zafrul kepada Yang Berhormat Karupaya Mutusami,
iaitu Ahli Parlimen Padang Serai daripada Pakatan Harapan. Dia kata bahawa daripada 43.1 bilion ataupun 18.4% daripada anggaran jumlah hasil Putrajaya diperuntukkan untuk membayar hutang khidmat hutang kerajaan bagi tahun 2022. Jadi sejak akhir ini, kata Tengku Zafrul, sehingga akhir ini, Jun 2022, sebanyak 19.8 bilion telah dibelanjakan bagi tujuan pembayaran hutang. Bayaran khidmat hutang ini diperuntukkan sebagai item tanggungan T13, iaitu salah satu perbelanjaan tanggungan yang diberi keutamaan terlebih dahulu daripada item perbelanjaan yang lain. Jadi erti saya, sebab itu saya katakan, kalau kita dah banyak berhutang, macam mana kita nak minjam? Bila kita dalam susah, selalunya negara ni memanglah diizinkan untuk meminjam daripada negara luar. Tetapi bila kita nak pinjam, kerana hutang kita tinggi, jadi orang yang nak bagi hutang tu dia akan mengenakan faedah yang tinggi. Kalau kita memberi mempunyai hutang yang sedikit, orang berlumba-lumba nak beri pinjaman pada kita. Kerana mereka merasakan negara kita tempat yang paling selamat untuk mereka menyimpan wang mereka ataupun membeli bon-bon kerajaan. Tapi kalau dah hutang dah sampai 1.045 trilion, orang nak bagi pinjam ke, orang nak beli bon kita pun agak ragu-ragu. Inilah keadaannya, saudara. Jadi saya mengharapkanlah agar kita berusahalah. Pimpinan negara harus berusaha. Walaupun Tengku Zafrul berjanji bahawa dia memberi jaminan akan berusaha untuk mengurangkan beban hutang negara, dalam waktu yang sama memperbaiki ekonomi. Dia pun menjelaskan kenapa ekonomi kita dalam keadaan begini, kenapa ringgit kita berada di bawah keadaan yang paras yang agak membimbangkan, saudara. Hari ini $1 Amerika nilainya RM4.45. Tinggi. Bukan dengan wang kita tinggi. Nilai mata wang kita semakin rendah. Nilai mata wang Amerika semakin tinggi, saudara. Kerana dalam keadaan sekarang ni kita kena ingat sebab kesan ketegangan yang berlaku di Rusia dan dengan Ukraine, ia menjerut negara-negara seluruh dunia untuk terjebak dalam menghadapi hyperinflasi untuk mendapatkan bekalan bahan makanan dan sebagainya. Dan harga nilai inflasi yang begitu melonjak seperti di Amerika, maka pimpinannya akan menaikkan faedah sampai ke 135 mata. Dalam keadaan begitu, maka bila kadar faedah Amerika itu ditingkatkan, maka orang berlumba-lumba membeli dolar Amerika dan menjual ringgit kita. Jadi ringgit kita bertambah tu susut. Kadar mata wang asing berbanding dengan dolar Amerika setakat ini, saudara, kita sudah bersusut kepada 64%. Dan mau bagaimanapun, negara-negara luar pun mengalami yang sama. Thailand 94%, Jepun 10.6%, Korea 97%, Euro sendiri 10.9% dan England, United Kingdom 11.7%. Jadi ringgit Malaysia, kalau kita nak bandingkan dengan mata wang asing pula, kita dengan Jepun kita susut pada 12.2%, dengan England 6%, Euro 4.6%, Filipina nilai kita berbanding dengan mata wang Filipina juga susut. Begitu juga dengan Thailand. Baht, kalau dengan baht pun kita bukan, wang kita tidaklah setinggi mereka, malah kita susut nilai kita. Jadi sebab itu mengakibatkan prestasi ekonomi kita agak terencat. Dan pedangan runcit dan borong dan sebagainya, bila kita melakukan pertukaran, tentulah agak sukar dan harga barangan terus meningkat. Sebab itu saya katakan berhati-hati kita bila berbelanja, saudara. Dan okeylah, kita lupakanlah tentang ekonomi begitu. Kita harapkan pimpinan negara segeralah menyelesaikan. Memang harga barang sekarang ni terus meningkat. Saya faham, bukan saya tak faham. Saya sendiri turun, saya melihat di pasar-pasar, dan kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat melakukan sesuatu. Janganlah asyik berebut cerita jawatan, berebut nak jawatan itu, nak jawatan ini, ya, saudara. Tak habis-habis. Santunilah masalah rakyat, masalah ekonomi negara. Dan hari ini, saudara, bila kita masuk bab ekonomi ini, saya melihat bagaimana saranan yang Berhormat Datuk Seri Najib. Dia mengatakan kalau boleh, dia kata pimpinan negara harus menghalang supaya Tommy Thomas itu mantan pegawai negara supaya jangan diizinkan untuk dia keluar negara, sehingga masalah kita dengan isu kesudahan Sulu ini selesai. Ini disebabkan
siasatan harus dibuka. Ialah sekarang ni orang banyaklah buat laporan katanya Datuk Najib bertanggungjawab, kesan daripada tuntutan sulu, kita kalah di Mahkamah Timbang Tara di Sepanyol. Tapi menurut Datuk Najib, puncanya adalah kerja surat daripada Tommy Thomas yang meminta maaf, mengatakan Malaysia tak membayar bukan ufti bayar kena sewa dan sebagainya, sedangkan kita dah membayar lebih daripada 100 tahun, 200 tahun lamanya kita dah bayar. Cuma apabila adanya terdapat pengganah-pengganah sulu menyerang di Sabah lalu tu, maka banyak pihak minta supaya kita hentikan. Dan benda ini berlaku memang tidak dinafikan zaman Tun Najib, tetapi surat ataupun tuntutan yang dilakukan oleh waris yang dikatakan waris Sultan Sulu itu berlaku zaman Pakatan Harapan, dan Tommy Thomas sendiri yang menghantar surat. Akhirnya surat daripada Tommy Thomas yang minta maaf itu dijadikan antara fakta bahawa memang kita berhutang dengan waris Sultan Sulu. Sebab itu sekarang ni kita harus melahirkan kekesalan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Tommy Thomas. Ini juga boleh dilihat sebagai sabotaj. Tak apalah orang nak buat laporan polis Datuk Najib, buatlah, tak ada masalah. Sebab saya mengingatkan anda, kalau laporan anda itu salah, maka nanti mereka yang membuat laporan polis itu boleh dianggap sebagai membuat laporan palsu. Itu sekadanya. Tapi kita juga harus minta pihak polis, pihak berkuasa menyiasat tentang surat yang ditulis oleh Tommy Thomas. Kerana surat itu pimpinan di Sabah sendiri tak tahu. Jadi apakah menteri-menteri kabinet dalam kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan dulu tahu? Kabarnya ramai yang tak tahu adanya surat sebut. Jadi apakah surat yang bersebut itu penting mendapat kelulusan kabinet? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tan Sri Syarif Samad. Dia kata bahawa pihak ni perlulah bertanggungjawab. Sebab itu kita memerlukan, kalau boleh, wujudkan satu kertas putih menyiasat tentang kedudukan surat yang dihantar oleh Tommy Thomas kepada peguam bela bagi pihak waris Sultan Sulu, saudara. Itu bab di tuntutan warisan Sulu. Tetapi sesuatu yang saya amat terperanjat. Sebab itu saya kata, kadang-kadang walaupun anda pernah menjadi Perdana Menteri, anda tidak boleh lari daripada undang-undang negara. Saya terperanjat apabila membaca kenyataan yang disiarkan oleh Tun Dr. Mahathir, yang saya anggap kenyataan itu boleh dianggap sebagai menghina mahkamah. Kerana mahkamah masih lagi bersidang, mahkamah masih lagi meneruskan perbicaraan. Jadi mahkamah masih lagi menimbangkan sama ada salah ke tak salah ke. Tetapi menurut Dr. Mahathir, dia kata dia menjangkakan ada kemungkinan Datuk Seri Najib bakal mendapat pengampunan penuh. Jadi artinya dia sudah mendahului mahkamah. Ini yang dikatakan contempt of court, saudara. Dan itu katanya termasuklah kesalahannya membabitkan penyelewengan, pecah amanah dan salah guna kuasa. Saya tengok benda takkanlah dia sebagai mantan Perdana Menteri pun tak terkecuali daripada undang-undang. Jangan sedap mulut aja. Kadang-kadang kita katakan dia ni dah makan sarang tebuan ke? Kerana dia mendakwa bahawa kononnya lah dengan pengampunan itu membolehkan ahli parlimen pekan boleh bertanding PRU akan datang. Artinya kalau mahkamah mengatakan salah, maka Datuk Najib akan dapat pengampunan daripada Sultan Pahang dan Tuan Agong. Jadi dia mendahului mahkamah, mendahului kuasa agung dan sebagainya. Celupar. Mulut-mulut yang sebegitu is contempt of court sebenarnya. Sebab dia kata, saya tak fikir Datuk Seri Najib menggemari idea untuk masuk penjara. Dia mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Sudah tentu hanya Yang Tuan Agong, Sultan Abdullah Riyadudin Al-Mustafa Bilal Shah yang boleh memaafkannya. Itu katanya dalam siaran di Facebook rasminya pada hari Khamis. Saya fikir ini kenyataan yang tidak elok. Kenyataan ini dilihat seolah-olah contempt of court, mendahului mahkamah. Ini keadaannya, jangan kita mudah percaya. Dia mungkinlah dia ada agenda politik. Cuma saya saya fikir tadi, saya kata bencinya pada Datuk Seri Najib tidak ada tepian, tidak ada tanda noktah. Sebagaimana daripada dulu sampai sekarang, apa sebenarnya? Saya berusahalah untuk nak dapatkan Seri Najib nak bertanya. Tapi satu ketika saya tanya kenapa jadi begini, Datuk Najib ini dia pun tak tahu. Tetapi setelah saya melihat beberapa perkembangan waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, memang banyaklah
perkara-perkara yang tidak digemari oleh Dr. Mahathir itu dilakukan oleh Najib, iaitu beliau mahu mewujudkan kembali iaitu agenda dasar ekonomi baru untuk merakyatkan ke ekonomi dan segera menghapuskan dasar pengswastaan. Ini mungkin saya kata mungkin, dan juga mungkin ada Datuk Najib tak nak ikut cakap dia ke gamaknya. Tapi Dr. Mahathir ni memang siapa tak kenal, bergaduh dengan semua orang, bergaduh dengan Tengku Brahman, bergaduh dengan Hussein On, cuma dia tak sempat bergaduh dengan Tun Razak. Sebab Tun Razak meninggal dunia, malah Tun Razak lah yang membawa dia masuk dalam UMNO sehingga dapat jadi Perdana Menteri. Jadi orang macam ni tak kenal budi. Saudara, Dr. Najib tu berapa kali tolong Dr. Mahathir sehingga dia dapat mempertahankan jawatan sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden UMNO dan sebagainya. Dia fikir diri dia saja. Tapi saya mempertikaikan sekarang ni, kenyataan yang dibuat oleh Dr. Mahathir itu boleh dikenakan contempt of court ataupun menghina mahkamah. Sesuatu keputusan mahkamah itu biar hakim yang menentukan. Kita rakyat biasa. Sebab kita menghormati rules of law, saudara. Dan dalam waktu yang sama, saya terima juga ada sumber. Ini sumber. Ini saya berkemungkinan, ini segalanya mungkin, bukan tuduhan. Bahawa semua menyatakan apakah Dr. Mahathir dan Tun Daim dikatakan berada di belakang Rafizi untuk dual purpose ataupun dua maksud. Dia kata kerana dilihat tindak tanduk Rafizi sejak akhir-akhir ini, selepas dia menang jadi timbalan presiden. Jadi apakah dia adalah merupakan, semacam saya katakan 2 hari lepas, iaitu Trojan Horse, kuda yang dihantar masuk dalam kumpulan Datuk Anwar Ibrahim untuk mengocakkan suasana. Dan matlamatnya lain tak ada. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanyalah untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu kata tulisan itu. Sebab isu Pandora Paper ini bukan satu benda yang kecil, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun membangkitkan, mendedahkan di Parlimen dan mahu supaya isu Pandora Paper ini disiasat ke akar umbi. Kerana dengan wujudnya apa yang ditulis Pandora Paper itu, duit wang negara yang dibawa keluar negara bukannya nilai 5-60 bilion, saudara, sampai mencecah triliun. Dan ini melibatkan pemimpin politik, orang perniagaan yang era Dr. Mahathir serta Tun Daim Zainuddin. Apakah mereka sekarang ini mahu menghalang? Kerana kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim pula naik, maka pastilah perkara ini akan terbongkar. Sebab mereka merasakan, ini tulisan sebutlah, tulisan sebut menghantar kirim kepada saya, mereka mengatakan bahawa untuk menghalang Datuk Seri Najib, Datuk Zahid Hamidi, Tok Mak Asad jadi Perdana Menteri atau berada di anjung kuasa, dia dah berjaya melalui macam-macam yang dibuat sekarang ni, kerana mereka sibuk untuk menghadapi tuduhan di mahkamah dan sebagainya. Jadi sekarang ni dia akan berusaha untuk mengekang. Saya dah cakapkan, kalau dalam UMNO itu berantakan, maka sokongan rakyat akan beralih pada Parti Keadilan. Tapi dia merasakan bahawa Parti PBN boleh lagi, PAS boleh lagi, jadi Rafizi ini boleh dijinakkan. Mungkin saudara. Jadi terpulanglah. Sebab itu sekarang ni, apabila cara tulisan saudara Arif Faizal Matno, dia kata Rafizi pernah mengumumkan untuk bersara dari dunia politik, tapi tiba-tiba dia muncul. Kenapa begitu? Apakah dia benar-benar ikhlas dalam perjuangan Parti Keadilan, ataupun ada tangan-tangan ajaib yang berdiri di belakangnya untuk mengocakkan suasana dalam Parti Keadilan? Sebab itu hari ini Parti Keadilan jangan dinafikan. Saya tahu teman-teman dalam Pakatan Harapan, dalam Perikatan Nasional, dalam Parti Keadilan marah dengan saya. Cuba menafikan, tak adalah kita solid, tak ada. Ada berlaku perbalahan yang kita lihat. Jadi sebab itu sekarang ni mereka mengalihkan pandangan menyerang UMNO. Saya kata kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebab sekarang ni yang tinggal 2 buah parti politik ni saja yang ada harapan untuk mentadbir negara supaya dapat dikembalikan kestabilan politik. Tapi kalau masih saling bermusuh-musuh, saya bimbang nanti akhirnya besok nak tubuh kerajaan pun tak boleh. Saya cakap terus terang, saudara, secara jelas dan nyata saya mengatakan Parti Pejuang tak ada tempat di hati rakyat.
Geram rakyat. Sebut nama Dr. Mahathir aja memang rakyat rasa nak meludah segalanya. Saudara, sebut nama Parti Peribumi Bersatu pun rakyat memang menyampah sehabis-habisnya. Sebab itu saya hairan bagaimana pimpinan daripada UMNO dilihat mesra dengan Parti Peribumi hanya kerana mereka berada di anjung kuasa, sama-sama berada dalam kabinet, menjadi menteri, jadi perlu disantuni. Hanya nak mengunduk kuasa, jadi mereka sanggup bersekongkol dengan orang yang kita tahu matlamat mereka tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh UMNO. Biarlah saya cakap terus terang, saudara. Kalaulah letak antara UMNO, antara PAS, PBM dan keadilan, saya kadang-kadang lebih baik saya soften ataupun berlembut sedikit dengan PBM, sebab saya tak dengar kenyataan PBM, kenyataan keadilan itu parti kelongkang. Cuma apa yang disuarakan oleh pimpinan daripada Parti Keadilan adalah dia menuduh pimpinan. Dia mengatakan pemimpin UMNO ni perompak. Saya dengar apa yang dikatakan oleh saudara Mustafa Mansur, apa yang dikatakan oleh saudara Iswadi. Saya dengar. Tapi dia tidak mengatakan UMNO. Dia menuduh pimpinan. Tak apalah pada saya. Itu biasalah, kita pun boleh menyatakan sesuatu pada pimpinan mereka. Be a gentleman. Tapi bukanlah parti yang kelongkang, parti ni mereka nak membunuh. Ini kita tak boleh reda. Jadi kalau bagi pilihan 1, 2, 3 ni, bolehlah kita berkawan. Memanglah kadang-kadang it's better lebih baik kita berkawan dengan the devil which you know rather than the angel which you don't know. Pasal apa kita pulang balik pada Dr. Mahathir? Lebih baik berkawan dengan syaitan yang anda kenali daripada berkawan dengan angel yang anda tidak kenali. Itu keadaan, saudara. Saya melihat dalam keadaan begini, tak apalah nak tuduh itu, nak tuduh ini. Cuma saya mengharapkan agar pimpinan Parti Keadilan kurang-kuranglah menyerang pimpinan UMNO. Sebab kita pun tak serang pemimpin Parti Keadilan. Kita tak serang Saifuddin Nasution. Cuma kita lihat sekarang ni seolah-olah kehadiran Rafizi ini, apakah ada tangan-tangan ajaib yang di belakang yang mencaturkan suasana begitu. Saudara jangan marah dengan saya. Saya melihat dari segi, sebab politik ini adalah segalanya berkemungkinan. Sebab itu sekarang ni kedudukan politik bercelaru. Sebab macam berhubung dengan tuntutan Sulu, akhirnya Tun Dr. Mahathir pun buka mulut. Hari ini pula ada kenyataan dia marahlah, dia kecil hati dengan Tommy Thomas, rasa kesal melantik Tommy Thomas sebagai peguam negara. Itu dia punya hal lah. Tapi jangan lupa, kita sebagai rakyat juga berhak bertanya dengan Tun Dr. Mahathir. Era dia, kerajaan Jepun mengatakan bahawa ada peruntukan kewangan ratusan bilion yang disediakan oleh kerajaan Jepun sebagai sagu hati atas kematian beribu-ribu orang dalam pembinaan jambatan ataupun landasan kereta api maut waktu zaman Jepun memerintah ataupun menawan semenanjung sampailah Asia dulu. Katanya ada bayaran pampasan. Kita nak tanya pada Dr. Mahathir, ke mana pergi wang pampasan tersebut? Ini juga perlu kita tanya, kita persoalkan. Jadi sebab itu saya katakan, jadi sepatutnya kita combine kita punya effort, kita melihat sejauh mana Parti Keadilan itu, Pakatan Harapan itu benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Saya hairan, pimpinan daripada Keadilan kurang menyerang Dr. Mahathir, tidak menyerang Pakatan Harapan. Apakah mereka masih mengharapkan persekongkolan dengan Tan Sri Muhyiddin itu memberi keuntungan kepada mereka? Tak perlu, tak payah dah. Lagi Keadilan bersama dengan Pakatan Harapan, saya katakan bahawa sebagai orang politik, sebagai orang UMNO, lebih seronok. Sebab membuka ruang pada rakyat untuk memilih UMNO. Walaupun UMNO dilihat berkeceramuk, masih lagi bermasalah. Yang bercelaru sekarang ni, kesan daripada adanya dalang-dalang, tangan-tangan ajaib yang mau menghancurkan perpaduan dalam UMNO ini. Itu semua ini yang boleh mengundang kebencian atau kejelekan rakyat untuk akhirnya mereka memilih Parti Keadilan. Tetapi kalau Keadilan dilihat bersama dengan Pakatan Harapan, mewujudkan balik Pakatan Harapan 2.0, rakyat memang maki hamun lah. Bukan kata saya tarik sokongan saya, memang maki hamun. Sebab rakyat menyimpan dendam pada Pakatan Harapan. Dendam pada Pakatan Harapan yang hancinglah satu Melaya. Dan rakyat juga tidak dapat melupakan era Dr. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, bagaimana kemelut kehidupan rakyat begitu susah. Walaupun kononnya ada peruntukan sejumlah 600 bilion untuk merangsang ekonomi negara, tak ke mana pun.
Dan mereka sekarang ni berada dalam kegelisahan. Kerana seandainya antara Pakatan Keadilan ataupun UMNO kembali berkuasa di anjung kuasa Sri Perdana, semua ini akan terbongkar. Sebab itu mereka sekarang gelisah mencari jalan. Macam mana nak menyelamatkan keadaan? Sebab mereka tidak menjangkakan bahawa keadilan akhirnya boleh berpisah dengan mereka. Mereka ingatkan nak mematikan karier Datuk Seri Anwar Ibrahim secara total. Tiba-tiba nampak sekarang ni timbul apabila wujudnya pertandingan dan sebagainya. Dan mereka menjangkakan UMNO ini dah tak ada lah dengan percaturan mereka, tapi mereka lupa tanpa disedari dengan kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi dan dibantu oleh Datuk Seri Najib dan rakan-rakan dalam Majlis Tinggi, UMNO telah pun bangkit. Sebab itu orang yang dulu berada dalam gua yang selama ini nak meninggalkan UMNO sudah melihat ada cahaya di ujung terowong. Dah berlumba-lumba pula nak ambil jawatan dalam UMNO. Mereka sekarang ni, sebab itu saya hairan. Saya jadi hairan, terus terang saya katakan, apa masalahnya sehingga ada kenyataan dia bukan ahli UMNO pun. Ada kenyataan mengatakan kalau UMNO nak menang, UMNO nak menyelesaikan masalah, maka singkirkan Zahid Hamidi. Saya kata, apa kesalahan Zahid Hamidi terhadap UMNO? Hanya kerana dia dibawa ke mahkamah atas tuduhan yang ramai orang tahu bahawa ini adalah pendakwan terpilih. Ya? Maka dia dituduh begitu. Belum lagi dibuktikan bersalah. Dan dia dengan rela hati tidak mahu merebut sebarang jawatan dalam kerajaan. Kerana dia nak menyelesaikan masalah, nak membersihkan nama dia. Jadi sekarang ni kita tuduh dia bersalah, mesti keluar daripada UMNO. Sedangkan mereka yang melakukan onar dalam UMNO ini, yang nak menghancurkan UMNO, yang nak berbaik-baik, nak bawa semula Pakatan Parti Pribumi dengan UMNO, orang ini didukung, orang ini disayangi. Saya nak bagi tahu, kalangan mereka yang berada dalam kluster menteri pun, mereka tidak suci. Saya tak mau dedah saja, saudara. Mereka tidak suci. Semua itu ada baggage di belakang. Sebab itu tadi saya dengar kenyataan bahawa ya Muhammad Perdana Menteri adalah pilihan rakyat. Ini pun satu kenyataan juga. Jangan kita membohongi rakyat. Lagi you buat kenyataan begitu, akhirnya orang akan rasa benci pada Perdana Menteri. Sepatutnya jangan sentuh. UMNO dah tetap hati. Kalaulah kita ada pilihan raya akan datang, bila-bila pun lah, tak kisahlah. Tetapi maka UMNO telah pun bersetuju untuk Datuk Seri Ismail Sabri meneruskan sebagai Perdana Menteri. Sebab UMNO merasakan masa terlalu panjang untuk membersihkan nama Datuk Seri Zahid Hamidi di mahkamah. Sebab itu dia pun tak ada bercita-cita jadi Perdana Menteri. Biarlah Datuk Ismail Sabri jalankan, asalkan jangan ada campur tangan politik dalam pentadbiran mahkamah. Itu saja permintaan kita. Biarlah hakim menentukan. Let's the case show its course. Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya hairan. Tiba-tiba saja wujud kenyataan. UMNO itu kalau nak baik, kalau nak dilihat gagah, singkirkan Zahid Hamidi, singkirkan Mak Hassan. Apa hal ni? Mereka mencipta macam-macam. Sebab itu mereka berusaha. Sebab habis daya lah. Orang Kelantan kata habis ok lah. Kalau bolehnya, mau agar kepimpinan UMNO ini dirombak, diubah. Tak mau Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya kata apa salah dia? Hanya kerana dia sedang menghadapi perbicaraan. Itu belum tahu lagi dia bersalah. Kenapa benci sangat? What's wrong with he? Anda cuma mendengar apa yang dibicarakan oleh kenyataan pendakwa raya. Sedangkan sekarang ni apa yang dinyatakan oleh peguam bela diketepikan. Jadi bagi saya, kita sebagai rakyat, kita dah tak berlaku adil. Kita sendiri tak berlaku adil. Sebab kita dengar dua-dua pihak. Barulah kita buat keputusan. Ini tidak. Bila sahaja ini pendakwa raya mengatakan duit daripada YNDB, duit daripada Yayasan Akar Budi itu duit anak yatim, maka kamu mencuri duit anak yatim. Itu kata kenyataan dari pendakwa raya. Sedangkan pakailah balik apa yang dikatakan oleh peguam bela. Barulah kita dapat membuat judgement. Dan kita tunggulah. Jangan kita membuat andaian. Undang-undang tak boleh dari andaian, saudara. Dalam mencari keadilan di mahkamah,
Persepsi tidak boleh diambil kira. Andaian tak boleh sama sekali. Segala-galanya bergantung pada fakta. Tunggulah. Jangan kita terus menuduh. Sebab sekarang ni macam-macam terbuka. Dan kalau tiba ini dijadikan alasan berdebu-berdebu UMNO, saya tahu matlamat mereka lain tidak untuk menghuru-harakan UMNO. Kerana UMNO sudah dilihat bangkit. UMNO sudah pun kembali secara. Saya cakap terus terang. Untuk Pakatan Harapan ke, untuk parti Perikatan Nasional ke, di hati rakyat dah tak ada tempat. Saya buat live saya ini akan direkod. Lepas pilihan raya nanti kita boleh sama-sama tengok sejauh mana kenyataan saya ini benar atau tidak. Saya tak mahu hidup saya dalam keadaan in the world of dreaming. Saya bukan nak duduk dalam dunia yang bermimpi yang bukan-bukan. Saya melihat dari segi realiti. Sebenarnya mereka yang nak mengusir Datuk Zahid Hamidi ini adalah orang keliling kelalang yang tak berapa karat pun, bukan peringkat akar umbi. Dan sekarang ini apabila permasalahan tentang ROS, malu orang bertanya siapa sebenarnya di belakang ROS. Itu pendaftar pertubuhan. Malam tadi pun saya dah bercakap. Dan apa yang dilakukan bukan kehendak Presiden Parti, bukan kehendak naik Presiden Parti, bukan kehendak Datuk Seri Najib. Tidak. Apa yang dilakukan oleh UMNO melalui Persidangan Agung Khas EGM adalah meminda perlembagaan. Takkan salah ahli-ahli akaun umbi mereka nak pindah perlembagaan mereka. Sebab sesuatu perlembagaan, satu undang-undang tubuh itu ditentukan oleh ahlinya. Kalau mereka tak setuju, dia keluar. Tak nak lah. Dan tugas ini pendaftar pertubuhan untuk mengawal selia supaya tidak ada elemen-elemen yang bertentangan dengan undang-undang. Saya dah bercakap malam tadi dah. Itu sebenarnya peranan. Dan ahli-ahli UMNO mereka akar umbi. Saya dah bercakap. Saudara Badrul Hamid, dulu YNDB dikata fitnah. Kita tak pernah mengatakan YNDB dikatakan fitnah. Tapi mereka menggunakan isu YNDB itu sebagai fitnah terhadap orang tertentu, dijadikan Najib sentrik. Dan sekarang ni perbicaraan di YNDB dah terbongkar. Saudara, macam-macam cerita dah nampak. Dulu segala-galanya Datuk Seri Najib, tapi sekarang ni macam mana dengan Zeti, macam mana Jolo, macam mana dengan Nek Faizal, melibatkan begitu ramai. Dan kita tak tanya pula sekarang ni, siapa sebenarnya? Kenapa mereka tidak dihadapkan ke mahkamah sama? Ini masalah yang saya lihat seorang. Sekarang ni dia tuju pada Datuk Zahid. Sebagai Presiden UMNO, bantai. Oh, orang ni korup, macam-macam lah tuduhan. Di mana kebenarannya sedang dibicarakan. Biarlah. Saya bukan nak membela saya tak mahu warga kita. Kita warga cinta damai. Jangan dipusingkan pemikiran mereka oleh orang-orang yang menanam kebencian. Kenapa kita harus membenci sama kita yang tak ada tempat? Ini keadaan yang saya lihat. Saya merasakan kita warga cinta damai ini, mereka menanam kebencian yang tak ada bertempat. Seolah-olah kalau boleh lah Datuk Seri Najib datang tu, kalau boleh nak disiku, nak dibunuh habis-habisan. This is politics, saudara. Percambahan minda. Politik is the art of deceiving. Bagi mereka yang pandai mencaturkan suasana. Sebab itu sekarang ni, kenapa? Apabila Datuk Zahid kata dia belum bersetuju. Kalau Datuk Zahid tak bersetuju menghalang Perhimpunan Agung UMNO untuk meneruskan pindahan perlembagaan, mungkin dia orang sukalah gambarnya. Kalau Datuk Zahid Hamidi akur atas kehendak mereka. Jadi sebab kena ingat saudara, orang yang paling benci pada Datuk Zahid sekarang ni adalah Datuk Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, kerana dua-dua orang ni dia tahu Datuk Zahid ni degil. Dia tak akan dengar cakap orang hanya kerana untuk nak membawa ke UMNO ini menjadi rosak. Dia akan berusaha mempertahankan UMNO. Jadi kerana dia nak bertahankan UMNO, maka kita pun terikut-ikut dengan apa sahaja yang didogmakan, apa sahaja yang dihidangkan pada kita, kita pun terima. Oh ya. Oh ya. Mana boleh begitu saudara? Saya bukan nak membela, tidak. Saya membela parti saya, parti UMNO. Tapi apabila presiden diinaya, saya melihat penginayaan sama manusia. Kita hidup di dunia nanti macam mana nanti kalau di akhirat nanti boleh cari ke kalau kita buat salah? Saya minta supaya teman-teman faham. Dan saya ingin berpesan pada warga UMNO, lihatlah sendiri dengan jelas
Apa dulu waktu UMNO kalah? Pilihan Raya 2018. Tahun 2018, pilihan raya ke-14. Waktu UMNO kalah, nak pakai baju UMNO datang Kuala Lumpur pun tak berani. Malu. Ramai. Dan sekarang, itu yang kata berada dalam gua. Yang jadi pembela pada UMNO adalah kita peringkat akar umbi. Yang berada di cawangan. Ketua-ketua cawangan, timbalan ketua bahagian, jawatankuasa bahagian. Ketua bahagian ramai dah cabut lagi. Mudah mula berbuat baik untuk menyelamatkan diri kerana mengejar kut-kut ada projek. Mereka juga tidak menjangkakan bahawa ekonomi negara berada dalam keadaan macam sekarang hari ini. Sekarang ni dah mula melihat UMNO sudah bangkit, rakyat mula yakin kepada UMNO. Mulalah yang mana yang ada nak dikuih. Itu perangai lama. Mereka masih mahu nak menggunakan perangai lama. Gunakan wang untuk membeli jawatan. Ingat saudara, apabila kamu mengizinkan seseorang itu membeli jawatan, kamu tunggulah kerosakan yang akan mereka lakukan. Dia sepatutnya nak bertanding. Datuk saya kata nak. Saya ingat lagi kenyataan beliau bahawa selepas ini kita adakan pemilihan, tak ada masalah. Nak bertanding, bertandinglah. Bukan artinya jangan bertanding, tidak. Malahan, waktu Datuk Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, UMNO membuka undian sejumlah beratus ribu nak menjadi nak membuat keputusan. Bukan pada perwakilan. Dulu hanya pada perwakilan. Selepas itu bila Datuk Najib datang, dia buka lagi supaya bertambah ramai. Dan era kepimpinan waktu Datuk Zahid menjadi pemangku Presiden UMNO, waktu itulah daripada cawangan lagi. Ahli-ahli peringkat cawangan akar umbi dah boleh membuat keputusan. Ini yang dilakukan untuk memastikan UMNO ini benar-benar dipimpin oleh pemimpin yang ada jati diri, yang benar-benar nak membantu UMNO. Tapi beliau dinista, dimaki hamun. Pulanglah, saya tak nak melarang, itu perbuatan anda. Anda memilih untuk itu. Cuma saya nak menyatakan bahawa cara kita ni salah. Banyak tersasul sekarang ni. Apabila mereka menuduh, malam semalam pun saya dah cakap, mereka menuduh bahawa pindaan perlembagaan untuk menangguhkan pemilihan ini adalah atas kehendak Presiden. Ini satu pembohongan. Satu pembohongan yang cukup nyata. Kerana inilah kehendak akar umbi. Persidangan bahagian dah putuskan. Saya jangan lupa, saya nak cakap terus terang, waktu bahagian nak mengadakan persidangan untuk kita menarik sokongan dalam dengan Pakatan Nasional, dengan parti PBM. Kita buat mesyuarat pada hari Ahad. Saya ingat lagi. Bahagian Ketereh, Tan Sri Anwar Musa mengadakan mesyuaratnya pada hari Sabtu. Ucapan beliau selaku ketua bahagian disiarkan melalui media sosial. Tapi ahli-ahli tak terpengaruh. Tidak terpengaruh. 191 bahagian, 145 membuat ketetapan kami tolak PBM. Ini realiti bukan kehendak Zahid Hamidi, bukan dia turun ke bawah bayar tu bayar, tak ada. Dan itulah kehendak ahli akar umbi. Jadi bila adakan Perhimpunan Agung, dalam Perhimpunan Agung UMNO, perwakilan memutuskan minta supaya UMNO melakukan pindaan perlembagaan supaya pemilihan parti ini biarlah selepas pilihan raya, supaya keharmonian, supaya penyatuan kita, supaya ahli-ahli UMNO ini tidak berkocak. Sebab kita kena ingat, macam saya katakan semalam, 70% ahli pemuda UMNO dah habis jeda waktunya, 75% putih UMNO habis jeda waktunya. Dan ini mengundang masalah untuk melakukan perbalahan nanti bila ada pemilihan dan sebagainya. Jadi ahli-ahli di peringkat akar umbi dan yang menjadi perwakilan, 2,300 lebih saudara perwakilan daripada seluruh negara membuat keputusan minta supaya Majlis Tinggi merubah agar pemilihan parti itu hendaklah diadakan selepas pilihan raya. Okey? Dan sebab itu mereka menuntut kalau boleh adakan segera pilihan raya umum. Itu permintaan. Saudara, jangan lupa. Malahan apa jawapan yang awak pada menteri? Dia kata, saya kalau top 5 dah buat keputusan, saya sesaat pun saya tidak akan menukar tarikh. Biarlah Tok Fah menentukan, insya-Allah saya akan cuba laksanakan. Sedangkan waktu itu beliau dah tahu kuasa untuk memutuskan sama ada pilihan raya boleh diadakan atau tidak terletak pada tangan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Tapi tak apalah, itu ucapan dia. Selepas keputusan perwakilan, keputusan Perhimpunan Agung UMNO dibawa ke Majlis Tinggi. Majlis Tinggi dengan panduan, dengan peguam dan sebagainya mengatakan perkara ini tak boleh hanya sekadar Perhimpunan Agung UMNO.
ia hendaklah dibawa, sebab ini menyentuh soal perlembagaan parti. Maka ia hendaklah dibawa dalam mesyuarat khas, sebab ini menyentuh tentang perlembagaan. Maka datanglah sekali lagi para perwakilan daripada Sabah, daripada Kelantan, daripada Terengganu, datang sekali lagi hanya untuk memutuskan apakah kita mahu adakan pemilihan parti dulu ke atau nak pilihan raya dulu. Seluruh perwakilan, saudara. Dan saya dah bercakap berkali-kali, yang menyokong usul tersebut. Usul itu memanglah ada pembawanya ialah Datuk Seri Khalid Nordin selaku naib presiden. Dan usul tersebut disokong oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, serta diputuskan sebulat suara. Tak dengar seorang pun yang mengatakan kami tak setuju. Tak ada. Walaupun kita dapat tahu adanya, macam kata Tok Mat, adanya envelope putih berjalan sana sini supaya mahu menggagalkan. Ahli warga akar umbi dia tolak. Mungkin duit dia ambil, tetapi tetap tidak mahu. Jadi selepas buat keputusan, seperti biasa, sebagai pertubuhan yang menghormati undang-undang dan perlembagaan, hantar pemberitahuan kepada pendaftar pertubuhan bahawa UMNO telah pun mengadakan mesyuaratnya dan memutuskan nak pindah perlembagaan yang ini, 1, 2, 3, yang ini, iaitu pemilihan parti hendaklah diadakan selepas 6 bulan selepas pilihan raya. Itu kena ahli. Mana ada kuasa yang boleh menghalang? Sekarang ni cuba dihalang, macam-macam persepsi diwujudkan. Maka macam-macam lah kata Zaid Hamidi takut nak bertanding lah, pemimpin takut untuk ini menghadapi realiti. Saya bagi tahu tak ada siapa yang takut, tak ada masalah. Cuma kita melihat mereka cuba melakukan tindakan tersebut menggagalkan. Kalau ada tangan-tangan ajaib cuba mempengaruhi pendaftar pertubuhan, ini adalah merupakan hasrat yang tidak baik. Mereka, saya cakap terus terang saudara, mereka yang cuba menghalang pilihan raya lebih awal sebelum pemilihan parti dilakukan, kerana mereka yakin bahawa kononnya dengan jawatan Perdana Menteri mereka akan berusaha untuk mengheret Perdana Menteri bertanding jawatan Presiden. Soal Perdana Menteri nak bertanding tak bertanding pun mereka tak kira lagi. Perdana Menteri dia ambilkan sempua juga, kira boleh menang ke tak menang. Pergi Cawangan ni, hari ni ada di Kelantan, boleh ke tak betul ke? Dia tahu juga perangai orang UMNO ni, depan ketenggih, belakang belum tahu lagi. Tangan bersalam, belum tahu lagi. Itu yang dulu-dulu yes, sekarang no. Jadi dia fikir belum pasti lagi, tapi dia orang berusaha lagi, berusaha meyakinkan. Jadi dengan harapan mereka nak bergantung, nak bergayut dengan Yang Amat Perdana Menteri, kerana nak menyelamatkan kedudukan mereka berdasarkan kepada kenyataan Presiden UMNO bahawa calon-calon yang akan datang 80% muka-muka baru, anak-anak muda, muka-muka baru yang akan kita jadikan calon. Jadi ini yang membuatkan mereka merasa gelisah, tidak akan dapat dicalonkan semula. Dan ditambah lagi apabila adanya mereka yang ditarik balik jawatannya. Jawatan itu bukan mereka menang. Kalau mereka itu menang, bertanding jawatan Susah Agung, ahli memutuskan, tidak mungkin Presiden UMNO akan memecat mereka. Malahan waktu mereka berada dalam Majlis Tinggi UMNO, orang yang menang yang dipilih oleh perwakilan seperti Datuk Lokman Adam pun digantung jawatannya, malahan dipecat daripada ahli UMNO. Jadi kalau orang lain tak apa, kena diri sendiri. Mereka bukannya orang yang bertanding, mereka adalah atas ihsan Presiden bagi jawatan, tarik masuk sebagai ahli Majlis Tinggi. Jadi setelah ditarik jawatan itu, mula marah. Tak, saya katakan mereka tidak pernah melakukan berterima kasih. Yang mereka tahu, aku untung aku saja, orang lain itu mereka punya hal. UMNO nak lingkup, itu dia punya hal. Ini yang saya katakan, mereka ini adalah keliling kelalang yang tidak pernah berterima kasih. Mereka ini adalah orang-orang yang saya anggap sebagai parasit dalam UMNO. Saya minta maaf lah saya menggunakan perkataan agak kasar, iaitu parasit yang mahu melihat UMNO ini terus kucak-kacir. Sedangkan kita melihat kebangkitan UMNO dah berlaku, pilihan raya kecil dah menang, pilihan raya negeri dah menang. Tunggu masa je lagi. Tak boleh. Kalau buat pilihan raya nanti, kalau menang, harumlah nama Zaid Hamidi. Sedangkan Zaid Hamidi kata, peganglah. Jangan lupa, saya ingat lagi ucapan Datuk Zaid Hamidi. Dia kata, kita jadikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy, calon untuk jadi Perdana Menteri. Itu keadaannya, saudara.
Jadi bagi saya lah, kita nak berhujah, biarlah berfakta. Jangan mengikut emosi kita. Jangan kita marah, kita benci pada orang, segala tak betul. Tidak. Saya, walaupun saya tahu kita UMNO berhadapan dengan saingan kita Parti Keadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi bersama dengan UMNO. Beliau memimpin Parti Keadilan. Tapi saya tak naklah mencaci beliau. Untuk apa? Oh, ini orang lain macam-macam lah orang kata, bukan saya. Saya bagi apa yang berlaku, yang sudahlah. Dan bila mereka sekarang ni, bila Dr. Mahathir mengatakan bahawa Datuk Seri Najib akan dapat pengampunan. Habis, waktu anda memberi pengampunan, yang menyarankan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi pengampunan, boleh? Ini masalah sekarang ni. Saya kata, mereka buat boleh, orang lain buat tak boleh. Ini yang buat kita marah. Sebelum saya marah lagi, kita sambung lagi malam besok. Kalau saya lewat, mungkin pencerahan saya bermula jam 11 malam, sebab saya berada di janda baik saya. Bukan cari janda yang baik-baik saya, tidak. Tempat itulah tempat janda baik. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.